Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pelajar, pencinta Al-Quran, pencinta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 21/9/22 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, juzuk yang ke-27. Kita sudah masuk juzuk yang ke-27. Ayat yang kita akan bincangkan iaitu bermula dari ayat 38. Ayat 38 sampai ayat 46. Panjang tapi pendek. Panjang ayat, riwayat syarah dia kita pendekkan insya-Allah. Kisah kita pada kali ini, para jemaah sekalian, kisah 4 orang nabi yang berhadapan dengan kaum mereka yang kerah kepala, tak dengar kata. Dan apakah pengajaran, apakah faedah yang dapat kita ambil daripada kisah-kisah ini dalam fiqhul hayah untuk kehidupan kita, panduan hidup kita. Itu yang penting dalam kita belajar Al-Quran. Belajar nak faham, belajar nak amal. Baik para pelajar sekalian, kita akan mula dengan bacaan ayat. Baca ayat ni kita baca pendek-pendek sebab nafas tak cukup. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. Balik kita kepada ayat 38. Ayat 38. Wa fi Musa iz arsalnahu ila fir'aun bisultanin mubin. Dan juga pada kisah Nabi Musa alaihissalam terdapat dalil-dalil yang memberi keinsafan
keinsafan tatkala kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Ya. Jadi dalam bermula daripada ayat ini Allah SWT peringatkan kita kepada kisah Nabi Musa AS. Dalam kisah Musa ni ada apa? Ayatun wa ibratun. Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah dan banyak ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil ketika Allah Ta'ala hantar dia bertemu dengan Fir'aun dengan hujah, sultan di sini dengan makna hujah, hujatan, hujah, mukjizat yang nyata yang menunjukkan kepada benarnya ajaran Nabi Musa alaihi salam. Ingat ayat-ayat. Nabi Musa mari bawa ayat. Banyak mana ayat ni? Ada 9 ayat. Tapi yang paling besarnya apa? Tongkat dengan tangan dia. Ayat ini para pelajar duduk selepas daripada Allah kata apa? Ayat 37, wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna azabal alim. Jadi kebinasaan orang dulu tu menjadi ayat. Apa dia ayat itu? Ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang takut kepada azab. Cerita siapa tu? Cerita Nabi Lut. Baru mari Nabi Musa. Tak jauh Musa dengan Lut ni. Musa di Mesir, Lut duduk di Qura Sadum, di Ordon, di Jordan. Semua tu ada tanda, ada ayat yang nyata tentang keagungan, kebesaran Allah Azza wa Jalla. Di antara ayat dianya pelajar tandalah Suratul A'raf ayat 106 sehingga 108. Allah cerita fa in kunta qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha. Firaun kata, betul ke Musa mu ada tanda? Ada tanda yang pelik. Bawa mai. Oh, Musa pun fa'alqa asahu. Dia campak tongkat dia pain. Fa idza hiya su'banun mubin. Zuf, jadi ulah lalu. Hai, bukan dia Firaun. Musa ni main-main. Dia tarik tangan dia, wa naza'a yadahu, keluar cahaya pula. Tapi moga kalau dia otak terbeku, dia mikir ingatkan nak terima, tak. Dia waktu dah baru pula tengok ayat 39. Tadi dia kata Musa lembek. Tengok tanda-tanda ni lain pula macam. Apa dia kata? Fatawalla biruknih. Maka Fir'aun berpaling engkar berdasarkan kekuasaannya. Fa'arada Fir'aun bijanibihi anil haq. Fir'aun paling Musa. Musa. Dia tengok pada tentera-tentera dia kata, kamu semua orang hebat, kamu semua boleh lawan Musa, jangan takut. Ai biruknihi itu maknanya berpaling kepada pembantu-pembantu dia. Dia kata biquwwatihi wa sultanihi wa jundihi. Fir'aun rasa gagah sebab dia kata tentera dia kuat, senjata dia banyak. Musa mari dengan Harun bercakap pun tergagak-gagak. Cakap Musa. Nah, ini dia panggil kadang-kadang orang sombong ni bukan kerana dia rasa dia kuat, tapi pembantu dia kuat. Wa qala sahirun aw majnun. Sambil berkata, sombong, Musa ni adalah seorang ahli sihir ataupun orang gila. Musa ni gila kali. Anak angkat aku ni tiba-tiba mengaku jadi nabi. Majnun. Dia kata orang gila bukan macam ni tuanku Fir'aun. Ada ahli sihir. Sebab tangan dia cerah, tongkat dia jadi ular, sihir.
Dua tuduhan telah diangkat. Dua tuduhan telah ditularkan, Musa ni sahir atau majnun. Lawan dia lah. Berlawan dengan Fir'aun, dengan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya apa jadi? Fa'akhadnahu wa junudah. Lalu kami adakan jalan mengambilnya bersama-sama dengan tenteranya. Macam jalan. Nabi Musa keluar daripada kawasan dia, Fir'aun dengan tentera dia ikut. Itu dia panggil, Allah kata apa? Fa'akhaznahu wa junudahu. Kami ambil, tarik Fir'aun dan tentera dia, bawa ke mana? Fanabadnahu fil yammi wa huwa mulim. Kemudian kami humbankan mereka ke dalam laut. Habis cerita dia. Laut itu nama dia Laut Qalzum dengan qaf, Laut Qalzum. Sekarang ni orang panggil Laut Merah. Laut Merah. Jadi Allah Taala kata, aku panggil Firaun dengan tentera dia mari semua masuk dalam laut, kita tutup dia, habis cerita. Wa huwa mulim, sedang ia dalam keadaan tercela. Apa yang tercelanya? Sebab dia mati dalam keadaan kafir. Ada satu risalah ni orang duduk sebar sekarang, ditulis oleh seorang ulama. Risalah dia kata Imanu Fir'aun. Pelik-pelik lah buat-buat ahli-ahli tarekat ni duduk bawah ni. Fir'aun beriman, Abu Talib beriman. Jadi bagi pokok dia tu iman belaka buat ni hak telah disebut oleh Allah dalam Quran. Fir'aun mati. Dia memang dia mengaku, tapi bukan masa dia dah. Masa dia sudah tamat, baru dia mengaku beriman. Ketika itu tidak diterima lagi amalan dia. Kalau baca risalah tu, iman Fir'aun, tuan-tuan hati-hati. Kita kata Fir'aun cuba nak beriman, tapi iman dia tidak diterima, baru betul. Ni duk main Fir'aun beriman. Takkan nak panggil mendiang Fir'aun almarhum Fir'aun? Tak. Kalau tak panggil almarhum Fir'aun, tak ada kan. Tamatlah kita. Kisah yang pertama, Nabi Musa. Nak cerita panjang, tengok dalam surah lain. Banyak dah kita hurai. Cerita Nabi Musa ni sudah panjang. Sekarang ni kita pindah pula kepada cerita Nabi Hud pula. Wa fi 'adin idh arsalna 'alaihimur rihal 'aqim. Dan juga pada kisah kaum Ad. Dengar ni para pelajar. Kaum Ad ini kaum mana? Ad ummatun minal umamil arabiyah. Bangsa Arab. Kaum Ad ni bangsa Arab. Dia sebut dengan nama Al-Arabul Ba'idah. Al-Arabu Al-Ba'idah. Jadi ada kumpulan Arab. Kalau kita belajar dalam buku sejarah Islam tu, apa lagi Arab nama? Lama dah tak sebut. Arabul Ba'idah. Jadi puak-puak Ad ni puak-puak Arab. Duduk di mana? Duduk di Yaman, Hadramaut. Ai wa fi qissati 'adin. Terdapat perkara-perkara yang menjadi pengajaran. Iz arsalna alaihimur rihal aqim. Ketika kami menghantarkan kepada mereka angin ribut yang tidak mengandungi sebarang kebaikan. Angin tu tak ada kebaikan, angin. Sebab angin tu angin azab, angin untuk membinasakan. Azabul aqim, dia kata angin la khaira wala barakata fiha. Tak ada kebaikan pada angin itu. Sebab la tulqihu syajaran, dia bukannya nak pergi ada tak mendebungakan pokok-pokok. Wala tasuqu mataran, angin ni bukan juga tolak hujan, tapi buat mari bala. Dia runtuhkan bangunan-bangunan, runtuhkan pokok-pokok, kepunyaan puak-puak Ad. Ayat ini disebut dalam surah, tanda ni baca, surah Fussilat ayat 16. Ayat ini ditafsir, dihuraikan
dalam surah Fussilat ayat 16, fa arsalna alaihim rihan sarsara fi ayamin nahisatin ila akhirih. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nusirtu bis saba wa uhlikat adum bid dabur. Aku ditolong dengan angin, dibantu dengan angin saba. Angin saba ini angin yang memberi pertolongan kepada Nabi, dan dibinasakan Ad dengan dabur, nama jenis angin, angin dabur. Dabur ni katanya Sabah tu angin daripada timur, dabur angin daripada barat, itu arah dia. Tapi nama angin tu angin ni, angin hok bawa binasa ni aqim. Apa dia makna aqim? Tanda pelajar. Aqim ni makna angin yang mandul. Aqim, angin mandul. Sebab apa dia mandul? Sebab dia tak beranak. Itu sebab tu mandul. Orang mandul ni tak beranak kan? Jadi angin tu mandul, makna dia tidak bawa bunga, mendebunga ke pokok, tidak. Bawa ujian apa tidak. Dia bawanya kebinasaan. Jadi panggil azir, rihun aqim. Tengok. Apa sifat angin ni? Tengok ni ayat 42. Ma tazaru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Angin itu tidak meninggalkan sesuatu pun yang dirempuhnya, melainkan dijadikannya hancur seperti abu. Apa dia angin dia rempuh? Dia rempuh ni bangunan, pokok-pokok, itu habis. Ada orang kata pokok itu bukit tak tu. Bukit berada di situlah dia tanda kekosongan dia tu. Di sinilah orang panggil, dia panggil al-umum mukhassas. Ayat tu umum, dia kata tidak matazaru, tak tinggal apa benda pun. Tak tinggal apa benda tu, bangunan-bangunan dan pokok-pokok dan manusia. Sebagaimana dalam ayat 25 surah Al-Ahqaf, tudammiru kulla syai'in, menghancurkan semua benda. Tapi dia tak hancur langit dengan bumi, dia tidak hancur. Kita kata benda hak dia lalu, benda hak dia tempuh, baru betul. Kita kena tengoklah dari sudut ayat. Benda apa? Dia kata bukit tak pecah. Ada bukit. Bukit tu bukannya tak ada masalah. Bukit yang menjadi masalahnya orang tu, orang duduk atas bukit tu. Baik, kita faham di sini apa dia? Kaum Ad, nama nabi dia Hud, tulis pelajar. Dalam surah lain kata wa ila adin akhahum huda. Wa ila adin akhahum huda. Itu kaum Ad. Nabi dia Nabi Hud. Duduk di mana? Duduk di Yaman. Sekarang ni kubur dikatakan kubur Nabi Hud menjadi tempat apa? Tempat perhimpunan orang pakak pergi duduk gosok, duduk tawaf. Ini perbuatan yang tidak baik. Duduk bawa pelajar-pelajar kita ni pergi duduk gosok situ lah. Akhir sekali balik ke sini pakai duduk cari kubur. Habis kubur orangnya pergi jajak belakang. Mari kubur sini gosok. Dia gosok ni. Ada dia mari kubur ni. Dia ambil video. Duduk gosok ke kubur. Gosok tanah, gosok tapuh muka. Kita apa benda ni? Orang pergi kubur nak doa orang mati, bukan duduk ambil pasir duduk gosok muka buat bedak gitulah. Jangan. Hasil daripada itulah, daripada duduk main kubur sangat ni. Baik, kita pergi kepada kaum Samud pula. Ayat 43. Wa fi samud idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Dan juga pada kisah kaum Samud terdapat perkara-perkara yang menjadi pengajaran ketika dikatakan kepada mereka tamatta'u, bersenang-senanglah kamu hingga ke suatu waktu yang termaklum. Tamatta'u
Bila cerita ni, tanda ni pelajar. Ai wa fi qissati Samud. Samud ni puak-puak Nabi Saleh. Tulis ni pelajar. Nabi dia nama Saleh. Bila dia bawa mari, dia nak unta. Dia kata nak Saleh. Kalau betul awak Nabi bawa mari mukjizat, aku nak tengok tanda. Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah. Anak unta keluar dari bukit. Bukit sebelah, ngongek keluar unta. Nak kata apa dia? Ngongek keluar unta. Bila keluar unta ni besar sangat. Dia minum air kering telaga tu. Jadi dia gilir. Hari ni dia minum, esok orang minum. Hari dia minum, dia akan keluarkan susu. Satu kampung tu boleh minum susu, tak boleh ambil air. Tapi puak-puak jahat ni gitu perangai dia. Mari beberapa orang penyagak ni yang diketuai nama dia Qudar bin Salif, penyagak ni. Dia kata, serabut mai duk gili-gili air macam ni, mai kita sembelih unta ni. Dia sembelih unta. Bila dia sembelih apa jadi? Maka tu ayat Quran ni, tamatta'u hatta hin. Berseronoklah kamu sampai masa datangnya azab. Berapa lama dia seronok? Ada ulama katakan tamatta'u fid dunya ila waqti intihai ajalikum. Berseronoklah kamu atas dunia ni sehingga sampai kepada tempoh ajal kamu. Berapa lama? Masing-masing. Mari ajal agak mati. Tapi ada juga ulama kata wa zahaba al-Farra wal Wahidi wal Qurtubi, ramai ila annal murada bit tamattu al-mazkur huna, maksud berseronok itu iaitulah 3 hari selepas daripada dia sembelih unta. Tengok dalam ayat surah Hud ayat 65, Allah kata apa? Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Saleh kata, melih dah unta, seronoklah kamu 3 hari. Marah dah dia apa? Zalika wa'dun ghairu makzub. Ini janji benar, tidak ada bohong. Tunggu. Lepas daripada 3 hari, mari selalu ni, bala ni. Mana bala? Tu. Ayat 44 tu, bala mari. Ada yang mengatakan tidak tetap 3 hari ke berapa hari. Dia kata hina zamanun mubhamun. Siapa ajar dia lah, siapa dia mati lah. Bila mati kena azab. Tapi di sini khilaf lah ulama tafsir. Ada yang menafsirkan hatta hin, sehingga kepada tamat ajal kamu. Ada yang mengatakan sehingga 3 hari selepas daripada dia sembelih unta. Lepas 3 hari apa jadi? Tengok ayat 44. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. Maka mereka membesarkan diri terhadap perintah Tuhan. Fa'atau, sombong, pergi sembelih unta, lalu mereka disambar oleh petir dengan tidak dapat melarikan diri. Sedang mereka melihatnya, dia tengok gelap angin, mari habis. Sa'iqah. Habis tak ada gapo dia, pakai mati guling batin situ. Fa'atau amri rabbihim ay fa'ataraka kufara Samud. Puak-puak kamu Samud derhaka kepada Allah, tak mau ikut, takabur, sebagaimana Allah sebut dalam surah Asy-Syamsi. Tanda ni, surah Asy-Syamsi ayat 11 hingga ayat 14.
kazzabat samud bi taghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha. Jadi buat-buat jahat ni Saleh kata naqatullah, unta Tuhan ni jangan main-main. Dia sembelih juga. Habis cerita. Bila sembelih kan habis dah. Fa akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Tiba-tiba datang tempikan azab sedang mereka tengok kepada azab turun. Azab mari tu dia tengok apa jadi. Yanzurun dengan mana dia tengok azab tu, nampak gelap langit kau mari. Allahu akbar. Ataupun yang zurun, ada juga ulama tafsir yang taziruna zalika fi salasati ayam. Dia tunggu 3 hari Nabi Saleh janji tadi. Tunggu hari yang ketiga, habis. Allahul musta'an. Itulah dia panggil puak-puak tu mati habis. Lepas pada kena tu apa jadi? Tengok ayat 45. فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. Dengan yang demikian mereka tidak dapat bangun lagi. Bangun nak lari tak boleh dah. Dan tidak pula mereka mendapat pertolongan. Tak ada orang nak tolong, nak bantu mereka untuk menyelamatkan mereka, tidak. Mereka tak boleh lari sebab as-sa'iqah dipanggil as-sayhatul azimatu, iaitulah mari angin yang tempikan yang kuat. Mari. Jadi mereka tak boleh nak bangun, tak boleh nak mempertahankan diri. Nak bangun tak boleh, nak pertahankan diri pun tak boleh. Tak boleh buat apa, pakai mati guling batin situ ya. Cuma berbeza dua tu macam mana? Tengok ayat. Orang-orang yang kaum Samud, puak-puak Nabi Saleh ni, dia mari tempikan letusan suara yang kuat, mati habis. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam bukit. Dia duduk dalam bukit. Yang duduk dalam bukit, kalau angin mari pun angin tak tepu bukit. Angin cabut pokok-pokok ya. Beza dengan kaum Ad dia duduk atas bukit, dia buat bangun ni, jadi angin tolak cabut. Puak Samud duduk dalam bukit, kalau tolak angin tak cabut, tapi bagi suara pula Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Semua tindakan dia berstrategi, berhikmah dan penuh kebijaksanaan. Orang macam ni sesuai dia gini azab. Ni sesuai dengan gini. Mendiang Firaun kenapa pula? Kenapa mendiang Firaun dia dilemahkan dalam air? Sebab dia sombong. Bila sebut tentang negeri dia, wa hadhil anharu tajri min tahti. Tengok air sungai duduk mengalir di bawah istana aku. Jadi mun nak main sungai sangat ya, perahu Allah Taala masuk di dalam laut, mati lemas. Na'udzubillah. Qarun ditelan oleh bumi sebab dia takabur, bangga dengan harta dia. Mari kita tengok satu lagi kumpulan yang dibinasakan, iaitu umat Nabi Nuh. Ayat yang terakhir para pelajar. Wa qauma Nuhim min qabl innahum kanu qauman fasiqin. Dan kaum Nabi Nuh telah juga kami binasakan sebelum itu, sebelum semua tadi. Sebab Nuh awal daripada semua ni. Ingatkan lepas pada Nabi Adam, mari Nabi Nuh. Sebab tu dia kata wa qauma Nuhim min qablu, sebelum daripada semua orang tu. Semua orang itu iaitulah kaum Nabi Nuh. Sebab apa Nabi Nuh mari kemudian ni? Tengok munasabah. Ilmu munasabah ni kita rasa seronok sebab nampak susunan. Dia kata lamma atamma qissata man uhliku min sya'ni al-ihlak. Allah Ta'ala selesai daripada cerita membinasakan orang dengan alat-alat yang membinasakan. Apa dia? Tempikan, suara,
Semua tu halak binasa berlaku tu. Atba'hum qissata man uhliku. Allah Ta'ala ikut pula dengan kisah mereka kumpulan yang dibinasakan dengan sebab hidup. Kita ni hidup dengan apa? Dengan air. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Air itu menjadi sumber kehidupan. Jadi sekarang ni Allah kata, aku nak bagi tahu kepada kamu, air ni bukan saja sumber kehidupan, tapi dia juga menjadi puncak azab. Na'udzubillah. Jadi nak, tadi aku cakap alat-alat yang membinasakan, tofan tempikan malaikat, angin ribut. Hak ni kita bawa pula dengan punca kehidupan. Itu dia panggil. Maka mari ayat ni. Wa qauma nuhim min qablu ay wa ahlakna qauma nuhim min qabli tilkal umami. Semua umat-umat yang tu sebelumnya Nabi Nuh dulu. Fahum awwalu man kazzabu bil haqqi. Nabi Nuh lah di antara rasul yang pertama yang didustakan oleh kaumnya. Apa jadi? Macam mana Tuhan binasakan mereka? Tanda pelajar dengan surah Al-Furqan ayat 37. Wa qauma nuhin lamma kazzabur rusula aghraqnahum. Kaum Nabi Nuh bila mereka mendustakan rasul, kami tenggelamkan mereka. Wa ja'alnahum ayatan linnas. Mereka menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala kepada manusia. Satu lagi tanda, satu lagi ayat, surah Al-Ankabut ayat 14. Allah kata apa? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Kami utuhkan Nabi Nuh kepada kaumnya sebanyak berapa? 1000 kurang 50. Fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Maka mari taufan dalam keadaan mereka zalim, yakni mereka kufur. Habislah. Sebab apa mereka dibinasakan? Tengok akhir ayat. Innahum kanu qauman fasiqin. Kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik, yang derhaka, yang kufur, yang tak dengar kata, yang kerah kepala, yang kerah segala-galanya. Na'udzubillah. Jadi para pelajar sekalian, tamatlah ayat kita, ayat 38 sehingga 46. Tamatlah kisah 4 orang Nabi yang boleh kita belajari dalam kisah ini. Baik, mari kita pergi mencari faedah. Faedah yang pertama, tengok Allah Ta'ala sebut, fa'akhaznahu wa junudahu fanabaznahum fil yammi wa huwa mulim. Tengok ayat ni. Wafi Musa dulu. Nabi Musa Allah hantar mari, kemudian Fir'aun, kami ambil Fir'aun dan tentera-tenteranya, kami campak ke dalam laut, wahwa mulim, dalam keadaan dia tu hina. Tanda pelajaran. Ayat ini fihi dilalatun ala ghayati 'izami sya'nil qudratir rabbaniyah. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah Azza wa Jalla dan betapa hinanya Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan. Sebab dia mengaku jadi Tuhan, dia duduk mengaku sungai Nil tu duduk mengalir di bawah dia, maka Allah binasakan dia dengan keangkuhan dia. Allah binasa dia dengan keangkuhan dia. Dia angkuh dengan air, kita tenggelam dalam air. Satu. Kemudian Allah sebut di sini wa huwa mulim, dalam keadaan dia tu tercela. Mulim, amana mulim, tercela. Ingat baik-baik. Satu lagi, mulim ni satu lagi ada dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 139 144, kisah Nabi Yunus.
Tanda ni pelajar. Nabi Yunus, wa inna Yunus laminal mursalin iz abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Yunus bila dia lari naik bahtera, naik kapal, dia kena campak air laut, faltaqamahul hut. Ikan sambut dia ambil, telan dia, wa huwa mulim, dalam keadaan dia tu hina. Sebab apa dia hina? Sebab dia lari. Ulama tadabbur kata, apa beza di antara mulim? Ingat, ada setengah kawan kita nama mulim. Mulim tu jangan, mulim tu makna hina. Mulim, hina. Jadi di sini Nabi Yunus mulim. Tapi kenapa dia selamat? Allah Ta'ala selamatkan dia dengan tasbih dia. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batni ila yaumil yub'atsun. Kalau tidak kerana Yunus duk bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Yunus akan jadi makanan ikan sampai ke hari kiamat. Tapi oleh kerana dia tasbih, ikan apa panah, pop, hantar balik dia ke darat. Nak kata apa? Tapi mendiang Firaun, mulim, hina, dan dia cuba nak beriman. Tengok dalam ayat surah Yunus ayat 90. Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bi bani Israel. Sekarang ini aku beriman dah dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, Tuhan Musa dengan Harun. Allah kata tidak terima pada tu. Sebab apa? Firaun dia beriman ketika dia sudah nak mati. Sudah nak mati. Tapi Yunus awal lagi dia orang baik, memang orang kuat zikir. Tapi oleh kerana dia terlari, maka dia kira hina pada tu. Tapi oleh kerana dia teruskan zikir dalam perut ikan, dia selamat. Firaun ni tak ada zikir, kerja dia sembelih orang ya. Jadi terpanggil dua perbezaan di antara mulim. Mulim orang yang beriman, kalau dia taubat Allah terima. Mulim orang kafir, kalau dia taubat di saat kematian tidak diterima. Itu beza tanda perbezaan antara dua mulim. Faedah yang kedua, kita ambil pendek ya pelajar, jangan lari. Faedah yang kedua, dia kata apa? Dalam ayat iz arsalna alaihimur rihal aqim wa fi 'adin iz arsalna alaihimur rihal aqim. Kaum 'Ad kami hantar mari angin yang mandul. Angin yang mandul ni, ulama kata satu benda ada kalanya dia jadi baik, ada kalanya jadi tak baik. Tengok kepada kesan. Tengok dalam surah ini Allah kata aku hantar angin yang mandul, binasa habis puak tu. Habis. Dalam suratul Namli ayat 63 Allah kata busyran baina yaday rahmatih. Angin ini membawa khabar gembira untuk mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Apa dia rahmat? Hujan. Kita pun bila tengok angin kuat, nak hujan cepat, angkat kain. Kalau duduk luar rumah cepat cari payung. Sebab hujan nak turun, rahmat. Yang ni mari angin, binasa. Jadi angin tu dia boleh dua dimensi, boleh baik, boleh tak baik, mengikut kesan daripada apa yang berlaku. Jadi maknanya bukan semua angin tu bawa pokok-pokok bunga-bunga, ada kalanya angin yang membinasakan. Dua. Yang ketiga, kita main angin hari ni. Kata orang angin ni penting dalam hidup kita ni. Betul tak? Kalau tak ada angin, kita tak pergi. Kenapa tak ikut? Tak ada angin. Ni kenapa rebah tu? Naik angin. Habis. Nah, waktu kita muda dulu minyak wangi. Sekarang ni sudah jadi minyak angin. Kuat juga angin tu. Nah, makcik-makcik dia tu mula duk main minyak wangi, serai sana serai sini. Lah ni duk main minyak angin. Allahu akbar. Tak sadar makcik lah, pakcik pun serupa lah. Lah ni gak masuk bilik tidur semua. Bangun minyak wangi tak ada dah. Bangun minyak angin pula. Jadi angin ni penting. Cuma ilmu tadabburnya tanda dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut angin dengan mufrad ar-rih. Ada kalanya dia sebut dengan jamak ar-riyah. Apa beza? Kebiasaannya bila angin yang membinasakan dia mari dengan mufrad.
dia mari dengan mufrad. Ta'ti min wajhin wahidin, dia mari daripada angin besar. Tengok ni, apa ni Tuhan kata ayat arsan ali rih tu angin besar, qabu mari. Angin taufan tu panggil angin besar. Tapi kalau benda-benda yang baik, rahmat, maka dia mari dengan apa? Dia mari dengan jamak. Ar-riyah, mana angin kecil-kecil. Angin kecil-kecil. Kata di Ibnu Atiyah, tanda ni pelajar, ilmu tadabbur dia panggil. Kata Ibnu Atiyah, ar-riyah, semua dalam Quran bila mari rahmat dia sebut riyah dengan jamak. Kalau mari mufrad, azab. Kecuali satu ya. Tak ada. Dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus ayat 22 dia mari dengan mufrad. Wa jarayna bihim birihin tayyibatin. Kami tolak larikan kapal itu dengan angin, satu angin yang baik. Jadi kita kata di Ibnu Atiyah kata semua rih dalam Quran mufrad azab illa fi surat Yunus ayat 22 ni wa jarayna bihim birihin tayyibatin. Allah kembangkan rih tayyibah. Azab rih aqim. Maka kata di Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, dia kata kenapa dalam surah Yunus ini Allah Ta'ala sebut rih angin rahmat itu dengan lafaz mufrad? Sebab tengok kepada siakul ayat. Ayat ini Allah cerita tentang bahtera kapal tu boleh berjalan dengan laut dan laut dengan angin. Jadi kalau angin kecil-kecil, sepoi-sepoi bahasa, kapal jalan ke tidak? Tak jalan. Sebab tu dia mari li'anna tamamar rahmati huna innama tahsulu biwahdatil rih la biikhtilaf. Maknanya kapal tu boleh berjalan kalau angin tu satu tolak dia. Tapi Allah gambarkan dia dengan rih tayyibah. Angin satu tapi dia baik. Kalau angin satu tak baik, ribut mari topan, terbalik kapal tengah laut. Itulah, ini dia panggil ilmu tadabbur. Maknanya ghaliban, secara ghalibnya kalau kata rih dalam Quran mufrad azab, illa dalam surah Yunus ini. Alhamdulillah. Baik para pelajar, kita pergi kepada yang keempat. Ma tazaru min syai'in atat alaihi. Tak ada benda angin tu masuk kecuali binasa semua. Dalam surah Ahqaf ayat 25, tudammiru kulla syai'in. Semua benda dibinasakan. Jadi timbul lagi atat alaihi, maknanya angin mari binasa. Syai' satu, semua benda. Tapi dari sudut realiti yang kita tengok, bukit-bukit tak binasa. Bukit Bukau tak binasa, sedangkan angin lalu ikut dia. Macam mana? Apa kita nak jawab? Jawab dianya, maksudnya ulama tafsir kata al-atat alaihi qasidatan lahu. Angin tu pergi untuk binasakan benda tu. Jadi dia nak binasanya kaum Ad, dibinasakan binaan-binaan yang dia buat. Kaum Ad dibinasakan binaan, runtuh habis bangunan. Bukit biar ada situlah. Adapun kaum Samud, dia tak buat, dia duduk dalam bukit, Allah Taala masukkan suara letusan. Itu beza. Ini ada setengah orang guna ayat ini, dia kata ayat ini tidak menunjukkan bahawa hadis wa kullu bid'atin dalalah itu tidak semua bid'ah itu sesat, sebab ada bid'ah tak sesat. Kita kena ingat molek, hadis ayat ini Allah kata semua binasa, angin itu lalu atas dia. Maknanya rumah-rumah binasa, pokok-pokok binasa. Bukit tak lah, sebab dia bukan nak pergi binasa bukit, dia nak pergi binasa apa-apa tu buat. Bukit bukan kita buat, bukannya kaum Ad buat. Ad pergi menumpang atas bukit. Sama juga dalam masalah perkara bid'ah itu, wa kullu bid'atin dalalah itu dalam perkara agama, dalam perkara kehidupan tak masuk. Nak buat sekolah, buat hospital, buat kereta tayar 4, tayar 10, ikut awak lah. Jadi kita kena tengok tajuk. Dia nak guna ayat ini nak menafikan kullu tu lafzul umum. Itulah dia panggil tafsir mengikut kehendak nafsu. Wallahu alam. Yang terakhir dia kata apa ni? Allahu akbar.
famastata'u. Tengok ayat yang terakhir, famastata'u min qiyamin, mereka tak mampu nak bangun. Istita'ah. Bahasa Quran kata latifatun lafziyatun, satu kehalusan seni lafaz Al-Quran. Karena istita'ah dunal qudrah. Istita'ah tu dipanggil kemampuan. Qudrah mana kuasa. Kuasa. Kerana istita'ah tu menunjukkan kepada satu tuntutan. Jadi dia kata famas tata'u, mereka langsung tak boleh bangun. Tak boleh bangun. Sebab apa? Bila dia kena azab tak boleh bangun kan? Jadi kita kata istita'ah tu lain daripada kudrat. Kudrat tu mana kuasa. Macam kita ini kita ada kudrat. Nah, ada duit, ada sihat juga tubuh. Tapi istita'ah, kemampuan tu ada ke tak ada? Nak pergi haji? Tak ada. Sebab apa tak ada? Tak ada kota. Maknanya ada kalanya kudrat tu ada, tapi nak buat tak boleh. Itu dia panggil beza di antara istita'ah kemampuan dengan kekuatan. Saya kuat, habis kenapa tak pergi haji? Tak ada kemampuan. Apa? Tak ada fulus. Tak ada duit. Jadi dipanggil beza antara Allah Ta'ala gambarnya famastata'u. Tengok, dua kali ta. Ta, famastata'u. Langsung mereka tak boleh bangun. Beza. Tengok dalam surah Al-Kahfi, famastata'u. Jadi dua kali. Famasta'u mana tak mampu nak naik. Famastata'u langsung tak mampu. Itu bahasa Al-Quran yang Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya kita tadabbur. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tengok dalam surah Al-Kahfi itu famasta'u kan, famasta'u ista'u. Tengok dia punya beza. Tengok dalam surah Al-Kahfi ayat 97. Allah kata apa? Famasta'u an yazharuhu. Puak-puak Ya'juj ni, mereka langsung tak mampu nak lompat bukit, nak naik. Famasta'u, terbalik ayat. Famasta'u, mereka tak mampu nak rukah, nak mendaki bukit. Wa ta'u lahu naqba, langsung mereka tak mampu untuk nak korek bukit. Itu tanda ni surah Kahfi ayat 97. Allah beza antara famasta'u min qiyamin wa mastata'u min lahu naqba. Jadi kalau dia tak mampu nak lompat, lagi tak mampu nak korek. Tengok ayat Quran kata famastata'u. Bila dia buat satu ta, famasta'u. Jadi itu ilmu Al-Quran ni, ilmu tadabbur. Semua lafaz Al-Quran itu kalau kita bincang, kita kaji, menambahkan keyakinan kita Al-Quran min indillah, mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah kita, insya-Allah kita akan sambung lagi ayat 47. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.